mengerjakan taat, meninggalkan maksiat. Kena buat dua-dua. Tapi kalau diberi pilih, ya, mana nak buat, banyakkan ibadat atau tinggal maksiat? Maka Imam Ghazali kata kamu kena memilih tarkul ma'asi. Bahawa meninggalkan maksiat tu lebih besar daripada mengerjakan ibadat. Dia buat ibadat banyak tapi maksiat tak tinggal, tak ada apa, kosong kan. Seolah mencacakkan tiang di tengah lautan. Ya, lautan dalam, tiang dia adalah 10 kaki, cacak tenggelam, kosong. Itu maksudnya. Ya, menandakan meninggalkan ibadat lebih besar daripada mengerjakan amal yang saleh. Dua-dua kena buat tapi yang tu lebih besar. Dan masuk dalam kaedah fiqh kita, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, darul mafasid menolak kemudaratan, kemusnahan. Itu lebih dahulukan daripada jalbil masalih, menarik kemanfaatan. Ya, kalau dalam konteks negara maknanya kita kena hapuskan segala korupsi-korupsi. Ya, jemalang-jemalang Pontianak semua ni kena hapuskan. Kalau tidak, negara punya kemajuan habis jadi punah-kanah. Sebab ditadbir oleh Pontianak, oleh Jembalang, hantu gaya, macam-macam dia kan. Ya, ada mana memelihara itu lebih utama supaya dapat manfaat dia. Mana menolak mudarat diutamakan daripada menarik manfaat. Jadi dalam konteks ini disebut oleh Imam Ghazali ad-dinu syatran. Agama dipecahkan dua pemecahan. Fa'alul ma'murat wa tarkil manhiyat. Mengerjakan yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang. Dia dua je, agama dipecah dua je. Buat suruh, tinggal larang. Kemudian apa yang disuruh dipecah dua lagi. Ada yang suruh secara wajib, ada suruh secara sunat. Yang dilarang, ada larang secara haram, ada larang secara makruh. Walhasil dipecah daripada situ. Maka mengetahui apa yang dilarang dan apa yang disuruh, itu menjadi satu kewajipan besar supaya insan dapat melaksanakan dua perkara, maka selamatlah hidupnya. Maka di sini menolak mudarat besar ialah tarkul ma'asi. Dan di sini diceritakan masalah menjaga kemaluan, iaitulah faraj, yang merupakan satu tanggungjawab besar, ya, ialah mata kita. Sebab di sini dia kata apa sini? Walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, mereka menjaga akan faraj mereka tadi. Maka hendaklah mereka menjaga pertama apa? Mata. Sebab dari mata dia turun ke hati. Betul? Orang Melayu kata apa? Dari mata turun ke hati. Itu hadis Melayu. Itu hadis Melayu. Bukan hadis Nabi, itu hadis Melayu. Dari mata turun ke hati. Sebab tu bila banyak kita melihat, kalau kita tak reti melihat, rohani kita akan rosak. Kalau tanya awak pandai melihat tak? Pula tak pandai je, saya cuma mata tak pandai. Bukan tu, kau itu topik Cina mesti melihat. Ya. Melihat yang sebenar, dia kena ada, ya, iktiran antara mata luar dengan mata dalam. Mata luar buka, mata dalam kena buka. Mata luar memandang makhluk, mata dalam terus memandang Khalik. Mata luar memandang asar, mata dalam memandang muasir. Kalau kita buka mata luar nampak makhluk dia, sedangkan mata dalam tak memandang kepada Allah Ta'ala, kehaibatan, kebesaran, keagungan dia yang mentadbir seluruh alam, habis. Jadi itu hati kita akan rosak. Hati kita akan memuji makhluk. Oh hebat, Tuhan ni tak nampak, buta orangnya. Ya, itu kena pandang kesan dan pandang pada yang memberi kesan. Muasir wallahu ta'ala. Jadi mata dia kena jaga, dan penjagaan dia ialah dia memandang, jangan pandangan dia kosong, mesti pandangan dia berisi. Apa berisi? Tawajuh hati dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Al-Imam Al-Syafi'i dalam bab mata ni dia kata apa? Syaqautu ila al-waqi' an su'il hifz fa ahbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Syaqautu ila al-waqi', Imam Syafi'i mengadu hal pada guru dia bernama Waqi' an su'il hifz, daripada gangguan hafalan dia. Imam Syafi'i boleh hafal kitab Muwatta' dan satu malam ni. Kitab Muwatta' dekat 2-3 inci tebal. Ya, hadis Imam Malik, ya, dia boleh hafal dalam satu malam. Habis. Hebat tak hebat? Satu hari terganggu, hafalan tu agak terganggu. Dengan sebab apa? Imam Syafi'i ternampak, bukan saja nampak, ternampak. Apa? Tumit perempuan. Ini bukan tumit dengan peha, dengan leher macam-macam batang gajah, tengok tuan. Dia pun lebay pun tak perasan atas kepala dia diserban. Tengok dia macam, itu lagi kacau. Ya, perempuan ni dengan laki-laki kena jaga betul.
Badan Hikam Abi Madian dia kata apa? Ihzar suhbatal ahli bid'ah. Ya. Berjaga diri kamu, jangan bersahabat dengan ahli bid'ah. Sebab apa? Ibqa'an lidinik, untuk memelihara agama kamu. Ya. Bid'ah ad-dhalalah lah, bukan bid'ah yang macam Wahabi kata tu. Wahabi bengong tu, semua bid'ah. Dia tak kerti apa pecahan bid'ah, pakai hentam internet. Satu lagi yang kedua, ihzar suhbatan nisa. Kalau kau ni jaga, jangan bersahabat dengan perempuan. Ibqa'an li qalbik, untuk menjaga kontrol kalbi kamu biar betul menghadap Tuhan. Sebab kalau kalbi dia nak menghadap Tuhan, dia tak jaga dengan perempuan, gila ke betina, setiap jumpa betina, tengok betina, kalbi kamu akan dirosak. Ya, dalil hadis tadi tengok, innan nazara ila mahasinil mar'ah, dia tengok pada kecantikan perempuan dia, habis sahmun masmumun min syihamil iblis, satu anak panah beracun iblis dia dah kena. Apalagi kalau dia likak, mula-mula tengok, lepas tu apa, wa'id jadi pajadi, likak temu habis. Ya, jaga tu. Syaitan dia amat kuat menggoda orang yang kuat berpegang agama. Sebab kaedah kita, asyaddut taqwa asyaddus syahwah. Lagi kuat takwa dia, lagi kuat nafsu dia, tuan. Ya, itu kaedah dia. Jangan kita, wah dia dah kuat dah. Lagi kuat di antara yang kuat-kuat tu, goda kita. Dia jadi cair habis. Ya. Sebab dia kena menjaga mata dia, jangan melihat benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, supaya cantik, bersih, segar iman di dalam kalbi dia tadi. Ini Al-Quran terang tu. Habis syahadan, bermula tiada kuasa memelihara farat sehingga terlibat dengan zina dan sebagainya, melainkan dengan memelihara 4 perkara. Ya, nak memelihara amanah Tuhan tadi, 4 perkara kena jaga. Pertama, memelihara mata daripada melihat perempuan yang halat. Tengok tu, mata jangan kita jeling-jeling. Oh, kalau tengok dekat Yaman hebat, kat Tarim, kat tempat Yaman dia mengaji, dah mengaji sana 5 tahun tak pernah tengok perempuan. Oh, dahsyat kan. Kat Yaman dahsyat, perempuan kita tengok kan. Kita sini berguna perempuan. Dia berguna perempuan, ya, macam-macam kan. Sana tengok macam ada, laki tak tengok perempuan, perempuan tengok laki. Wah, cantik betul kan. Orang dulu pula kalau nak nikah kan, dia suruh ibu bapa carikan. Sekarang bukan ibu bapa cari, dia tinggi kat belakang. Dah lawan kuli-kuli, ya. Belum nikah lagi dah buat dulu. Oh, dahsyat tu. Zaman fasad dia. Dulu kalau orang muda masuk di kampung, dia bawa perempuan memang kena belasah. Sekarang dia bawa betina sama imam. Macam mana sihat? Imam sama belakang, betina lawak tadi dia muka macam beruk pun kan. Imam tu longi. Sebab apa? Hukum syariat tak berjalan. Hukum Islam tak berjalan. Ya. Orang zina pun tak ada kenapa kan. Ya. Orang meriwat apa-apa tak kena, hukum Islam tak jalan, jadi ya, longgar. Bila longgar, orang pun tak takut dengan hukum Allah Ta'ala, jadi sesat. Ini salah kan. Orang dulu lain kan, hebat, takut dia. Allah. Tengok, yang pertama, memelihara mata. Kalau kita pelihara mata, tundukkan mata kita, pakai kaedah inni akhafullah rabbal alamin. Kaedah tu pakai, sabatun yuzillukumullahu yawma la zilla illa zilluh. 7 gulungan ni mendapat bayangan arasy Allah di akhirat itu. Matahari sejengkal tuan, bayangkan macam mana panas. Ya, sekarang matahari duduk langit keempat. Ozon dan nipis pun, kajian pun kita dah rasa panas dia macam tu. 40 darjah ke atas dah tahan dah. Ya, besok bukan langit ketiga, bukan langit pertama. Biqadri rumhin, kadar sejengkal, bayanglah. Ya, maka di situ ada gulungan 7 yang selamat mendapat keistimewaan Allah Ta'ala pada dapat teduhan arasy Allah Ta'ala. Allahumma ja'alna minhum. Pertama, imamun adil, pemimpin yang adil. Tengok di sini Allah Ta'ala letakkan bahawasanya Nabi letakkan bahawa betapa pentingnya urusan politik. Imam, pemimpin yang adil. Ini yang dapat, pertama sekali dapat lindungan arasy. Yang kedua, pemuda, syabun nasya'a fi ibadati rabbi. Pemuda yang mana dia ni hidup di dalam membangunkan penghidupan di harian dia dalam taat kepada Allah Ta'ala. Dan di antara dia ialah rajulun da'au imra'atun zatu mansibin wa jamalin
Faqal inni akhafullah rabbal alamin. Satu pemuda yang diajak berzina oleh perempuan cantik, perempuan rupawan, hartawan, rebutan orang. Bukan perempuan tak ada gigi kan. Dan muka pula dia getak seribu macam asam boy kan. Ni cantik gila, tapi orang lain tackle tak dapat, dia dapat, dan ditawarkan untuk berzina dengan dia. Dia kata apa? Inni akhafullah, aku gerun dengan kebesaran Allah Ta'ala. Lalu dia tolak mentah aja benda itu. Ya, kena takut dan gerun Allah Ta'ala. Maka lelaki ni akan dapat duduk bawah bayangan arasy Allah Ta'ala. Ya, itu hebat. Jaga tuan ni. Ni masalah perempuan lelaki cukup kuat, perkara cukup kuat, lebih kuat daripada magnet ni kan. Dia mentaruk kegau. Ya, ada perempuan jantan dengan betina. Kalau betina jangan panggil perempuan, panggil betina panggil. Ya, dia panggil jantan. Dia kalau kena jantan betina tu pun karen cukup kuat. Jadi pemandangan kena jaga sini. Tengok kata Imam Ghazali sini, memelihara mata daripada melihat akan perempuan yang halal. Mana perempuan yang halal nikah dengan dia, yang bukan ajnabi dia lah. Kata Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin, man lam yakhfaz ainah lam yakhfaz zakarah, wa man lam yaqdir ala ghabdil basarih lam yaqdir ala khifzid dinih, wa zinal aini min kabairil saghair al muaddi ila zinal faraj. Barang siapa tidak memelihara akan matanya liar, dia tak tunduk, dia elok jalan ni mata tunduk ke bawah, ya. Dan itu dalam tarikat Naqsyabandiyah, kalau berjalan pandang anak kaki. Ya, Imam tarikat Ahmadiyah Sibahuddin radhiyallahu anhu suruh boleh pandang jalan tunduk ke bawah. Tawaduk, rinakan dia Ta'ala dan pandang jari kamu. Ya, kaki kamu tu pandang bawah tu. Nah, saya tiada dapat memelihara zakarnya. Kalau mata dia tak kawal, jawab dia kemaluan dia tak boleh berjaga dia. Dan barang siapa tiada kuasa atas memejamkan akan matanya. Memejam sini makna apa? Mengawal, jangan pandang. Bukan pejam makna kejam mata, bawa kita kejam mata, apa sodok tiang elektrik. Yang mana kawal. Ya, bila nampak dia alihkan mata. Alih mata kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah dia ada rahsia Tuhan akan beri kat dia, sir. Ya, kemanisan ibadat, hijab akan dibuka oleh Allah Ta'ala. Nah, saya tiada kuasa ia memeliharakan akan agamanya. Ya, kalau mata dia dikawal, dia agama takkan. Dan bermula zina mata itu daripada sebesar-besar dosa kecil yang membawa pada zina farad. Mula zina mata ni tengok sudah, lepas dia mengangkat. Lepas tu berjumpa, ya, berbual, akhirnya terokop terus. Yang kedua, memeliharakan akan hati daripada memikirkan akan perempuan yang halal. Ya, jangan maknanya apa? Memikir dok khayal dengan. Sekarang bahaya banyak. Di tangan ada tu, dia tekan di handphone macam-macam keluar tu. Macam-macam boleh keluar tu. Di zaman bahaya. Ya. Yang ketiga, memelihara akan perut daripada memakan yang syubhat. Sebab perut bila masuk je benda yang tak bersih, hati akan jadi risiko dia kotor. Bila hati kotor, mana hati yang kotor, dia takkan minat dan takkan berjaga akan agama dia. Dia ambil sambil lewa. Akhir hatinya akan jadi lemah iman, dan iman lemah maka dia akan dikuasai oleh nafsu dan syaitan. Dan keempat, memelihara perut daripada sangat kenyang. Ya, bila sangat kenyang, itu dia merosakkan pemikiran kita dan hati dia akan jadi keras. Kerana sekalian demikian itu menggerakkan akan syahwat. Bagi kita kalau masa mengaji, masa belajar di pondok tu, makan makan sebelum daripada malam tu, makan berat sebelum malam. Ya, lepas asar tu. Kalau malam ni lepas maghrib jangan makan berat. Nasi apa semua makan. Kalau makan ringan-ringan sajalah. Ya. Sebab bila makan berat malam, mata dia akan kuyun dan bukan dia panak, dia tidur. Ya, besok orang baca kitab, dia tutup kitab, dia tak jumpa buku surat. Ya, dia adik-beradik dia kenyang dengan tidur tu, adik-beradik seibu sebapak panggil. Seibu sebapak syakik. Lazim bila kenyang dia monyok, kan. Sebab kita makan jangan sampai kenyang. Ya. Kita makan sekadar apa? Mengambil kekuatan yukimna sulbah, mendirikan kesihatan kita untuk ibadat. Jangan makan lebih. Ya. Al-kaf al-mu'min, dalam hadis sahih Nabi kata apa? Al-mu'min yaqulu bil al-kafir yaqulu bis samatil am'ain. Ya. Asbabna adam lukaimatun nikinna sulwa fa in kana wala budda fasusul ta'am wa susul syarab wa sulil nafas. Al-mu'min yaqulu bil ma'in wahid. Orang mukmin dia makan satu perut, wal kafir yaqulu bis samati am'a. Orang kafir dia makan 7 perut. Lepas tu kalau kita tengok orang Islam dengan orang kafir jauh beza. Ya, kalau tanya boleh jawab laun. Lu kerja mu apa? Lu kerja mu makan. Lu makan mu apa? Makan mu kerja.
Makan kelija makan sama dalam kandang. Sama dalam kandang, ya. Kita orang beriman nak segala urusan kita titik nokta dia apa? Li ibadatillah. Untuk mengabdikan diri kepada Allah Taala. Itu sifat orang beriman. Jadi makan sebagai keperluan. Ada orang kafir tak makan dia sebagai dia sebagai matlamat hidup dia. Jangan dia boleh makan dia. Habislah jawan. Al-Quran sifatkan orang kafir ni keinaan dia yaqulun wa yatamatta'un kama ta'kulul an'am. Orang kafir dia makan, dia seronok macam binatang terjempat. Ya, sama kita harap itu. Habis. Ada pun kedua kaki. Situ habis ya. Jadi ada pun kedua tangan. Maka engkau peliharakan daripada memalu, mana memukul akan orang Islam, daripada mencapai akan harta yang haram. Mana jangan kita bertindak dengan tangan kita tadi benda-benda yang dilarang, mencuri, merampas, ya, memukul dengan maknanya zalim. Dan engkau peliharakan pula daripada menyakiti akan kedua tangan itu akan suatu daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat maknanya benda yang tidak diizin oleh syarak. Ya, zalim saja dia tak ada apa, dia patah pokok, patah sana. Orang tu nak hidup juga. Binatang kan, diseksanya macam-macam. Atau engkau khianat dengan kedua ni itu akan amanah orang, ya, orang pegang pergi kita amanah wadiah, kita tak jaga dengan baik, kita khianat. Atau kepada pertaruhan orang. Dan engkau peliharakan pula kedua tanganmu daripada menyurat akan suatu yang tidak harus, ya, menyurat, menconteng satu benda yang tak harus. Yang paling besar ni contengan dia 5 tahun sekali. Tahu? 5 tahun sekali tahu conteng. Pangkal. Kalau kau pangkal mimpin macam Malaun semua kau jawab akhirat. So, ya. Ya, semua tu pangkal dia naik dia buat tak betul, siapa yang naik sebab kita pangkal dia. Conteng tangan tuan-tuan ni, tangan jaga tu besar tu. Ya. Bagi akhirat besok ada dalam Quran ceritakan gulungan mereka yang apa? Ya, yang menyesal. Lau anna rana qarratan panatabarra'a minhu. Kalau tuan balik ke hidup dunia, taubat aku tak ikut kau lagi dah. Aku nak buat taubat tak diikut. Ya, dunia kau tak jaga, lepas tu dengan sebab dia engkau pun sama terperangkap dengan kemurkaan Allah Subhanahu taala. Jadi bila di akhirat dia masuk neraka, dia kata ya Allah, ni sebab dia lah ni, ya, yang saya jadi jahat. Dia kata sebab engkau pergi sokong aku. Maka dia pun kata kalau aku balik dunia, taubat aku tak sokong pun lagi. Nak balik apa, mana ada balik dunia kan? Ya, tak ada balik. Inilah masa kita nak adjust supaya semua kedudukan perjalanan hidup kita dalam keridaan Allah Subhanahu taala. Dan engkau peliharakan pula kedua tanganmu daripada menyurat akan surat yang tiada harus. Sekarang banyak ni kan, ujung jari ni luar negara lagi macam-macam dia boleh conteng, fitnah lah, ya, mengadu domba lah, ya. Sekarang pula dia hentam ulama banyak lah, ya, macam-macam. Semua dia masuk dalam WhatsApp dia, pum dia tembak. Maknanya alat-alat canggih kalau tak dijaga betul dengan iman yang sahih, yang betul-betul menyebabkan banyak kemusnahan berlaku. Anak-anak tu kalau boleh handphone tu jaga, jangan bagi bebas main, ya. Bagi kontak macam-macam tu. Dan suatu yang tiada harus menuturkan akan dia, kerana wajib memeliharakan akan kalam daripada barang yang wajib memeliharakan lidah. Ya, kalam dengan lidah sama tu. Lidah bercakap, mulut, tangan menyurat, ya. Kerana kalam itu lidah daripada 2 lidah. Ya. Lidah lapas ni, nanti kita berlapas. Ini kalam penulisan. Jadi kalau silap tulis, bahaya dia amat besar. Sebagaimana kalau silap bercakap, bahaya juga amat besar. Dan ada pun 2 kaki ni semua amanah, 7 anggota ni wajib dijaga, dikawal, sebab ni semua ni ulaika anhum mas'ulah. Semua tu akan disoal di hari kiamat. Ke mana engkau berjalan? Apa engkau buat dulu? Kan? Semua ditanya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari yang kami tutup mulut ni, sebab mulut ni banyak membuat pembelaan kepada tuan dia. Tuan dia buat dia tak betul pun dia bela, dia pusing. Maka tuan kunci mulut dia. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Tuan tutup mulut, tak boleh cakap. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara akan kami adalah tangan mereka, kaki mereka. Ke mana dia pergi, apa dia buat, semua. Jadi untuk itu, untuk menselesakan kita di akhirat, kita kawal dulu.
supaya soal jawab besok tangan kita menyaksikan yang baik. Ke mana dia pergi? Tempat baik. Ke apa dia buat? Tindakan yang baik, mendatangkan redha Tuhan. Maka kita kawal di sini, insya-Allah selamat di sana. Jadi manusia itu dalam hadis dia tidak berpeluh dua kali. Faham? Maknanya dia tidak berpeluh dua kali. Mana kalau di atas dunia dia dah berpeluh. Berpeluh sini maksud apa? Kinayah, isyarat kepada bersungguh-sungguh penat dia menjaga betul nafsu dia, syaitan dan dunia untuk menjadi hamba Tuhan. Sebenarnya penatlah kan, jaga. Maka di akhirat dia tidak berpeluh, maknanya dia akan selamat, bernikmat. Kalau dia atas dunia tak berpeluh, diikut dia seronok nafsu dia, asalnya berpeluh dia besok. Maknanya azab lah dia nak menjawab di mahkamah Qadhi Rabbul Jalil, akan perkara-perkara yang banyak dilakukan mukhalif li syar'i, menyalahi akan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ada pun dua kaki, maka peliharakan olehmu daripada berjalan kepada segala yang diharamkan. Walhasil apa? 7 anggota tangan kita, kaki, mulut, mata, pastikan bila dia bergerak aja, pastikan malaikat kanan yang tulis atau masuk lengkap. Jangan sampai malaikat kiri tulis. Jadi kalau terbabas, cepat kembali balik. Dan kita bukan Nabi Rasul kan, bukan maksum. Kadang-kadang terlajak tu antara dengan kasih sayang dia buka pintu taubat, pintu istighfar, tanpa bayar, tanpa apa. Umat dulu kena bayar kan, nak taubat Allah suruh apa? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kamu baru aku terima taubat. Kalau tak bunuh Tuhan tak terima. Berat kerja kalau sekarang buat berapa orang taubat, pergi pun kadang-kadang dileka lagi. Jadi maknanya 7 anggota tu dijaga supaya kaki kita layak menapak dalam riyadul jannah. Kalau tak jaga, takut dia menapak dalam bara neraka, wala'ayazubillah. Adapun kedua kaki, maka peliharakan oleh kamu daripada berjalan kepada segala yang diharamkan, tempat yang tidak diizin oleh syarak, atau berjalan kepada orang yang zalim. Kerja dia apa? Mengampu orang zalim. Ampu sana wa ampu sini. Tahu? Dia mengampu sana, mengampu sini. Dan kepada raja-raja yang zalim. Bila tak menjalankan hukum Tuhan, zalim lah. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Tu ayat Quran kan? Adik-adik semua duk hafal ayat Quran tu, antara ayat Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah Taala, fa ulaika humuz zalimun. Tu orang yang zalim. Dia duduk muka bumi Tuhan, makan nikmat Tuhan, tiba-tiba ambil hukum lokrid. Undang-undang kafir Yahudi. Yahudi itu dengan lanyak umat Islam tu. Lokrid Yahudi laknatullah. Yang kekal diundang, tak dipertahankan. Berat. Kepada raja-raja zalim itu dengan tiada darurah, tak ada kesuntukan yang sangat, dan dengan tiada hajat memberikan maslahah kepada akhirat dan pada agama, maka itu satu tindakan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Ulama apabila mendapati orang kaya ataupun pemimpin dengan tujuan nak meraih habuan dunia, 2/3 agama dihilang, hilang tanggal. Maksudnya apa? Nur dia hilang. Raja yang baik, pemimpin yang baik, pemimpin yang datang menghadap kepada para ulama-ulama yang rasihin, yang betul-betul takut ke Tuhan. Itu cara dia. Ulama dulu, banyak ulama raja-raja ziarah dia kan, minta pandangan, bekerjasama untuk membina agama Allah. Itu yang terbaik. Habis. Dan darurat yang sangat, dan tiada hajat memberi maslahat, jangan dibuat perkara yang macam tu, kata Imam Ghazali, merosakkan agama. Sebab ulama ni title dia atau angkat, Nabi angkat al-ulama umana'ur rusul. Ulama ni pemegang amanah nabi-nabi dan rasul-rasul, bukan pemegang amanah raya kan. Umana'ur rusul. Tapi bila pangkat ini atau nabi, 2 syarat dalam hadis ni. Malam yukhalitu sultan wa yudakhilud dunya. Fa iza khalatu sultan wa dakhalud dunya faqad khanu ar-rusulah fahzaruhum. Ulama ni pemegang amanah nabi-nabi dan rasul, selama dia tidak dimasuk fahaman keduniaan dalam kepala dia, dan selama dia tidak diperalatkan oleh pemimpin yang zalim. Apabila berlaku sebaliknya, dia ulama tapi otak dia otak dunia banyak, kemudian dia dijadikan alat oleh pemimpin untuk memutablikkan hukum Allah Ta'ala, maka Nabi labelkan dia faqad khanu ar-rusulah. Itu ulama pengkhianat nabi-nabi dan rasul-rasul. Fahzaruhum, tinggalkan mereka. Mana jangan kamu pakai kenyataan mereka. Jadi ulama tadi 2. Imam Ghazali bahas dalam panjang lebar. Ulama ul akhirat dan ulama ul dunia.
Ulama akhirat, ulama yang betul-betul ikhlas mencari ilmu untuk menyambung kerja ya yang ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang beramal sungguh dan menarik manusia ke jalan Tuhan. Ada satu gila ulama, dia dapat ilmu tapi dia guna ilmu dia untuk kepentingan diri. Itu bukan ulama, itu dia panggil ulanya. Tahu? Dia lanya habis hukum Islam, bukan dia tak tahu saja dia mengikut akan nafsu dia. Maka ulama macam ini Nabi kata aku lebih takut daripada Dajjal lagi ya. Dajjal atas diri dia tulis kafarah kufur. Kalau ulama jadi baca Quran pandai, hadis Nabi pandai baca, tapi dia pusing. Dia pusing ikut kepala otak dia. Kalau gitu fal masyu ila salatin az-zalama min ghairi darurah wa irhakin ya maksiyatun kabirah fa innahu tawadu lahum wa ikramun lahum ala zulmihim wa qad amara Allah bi i'radi anhum bi qawlihi ta'ala wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar ala ayat wa huwa taksirul li sawaihim wa i'anatun lahum ala zulmihim wa in kana zalika li sababi talabil malihim bahwa sa'yun ilal haram wa qad qala sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a li ghaniyyin salihin zahaba sulusad dini hadza ya bi ghaniyyin salihin fama zannuka bil ghaniyyiz zalim. Dan satu lagi disebut di sini oleh Imam Ghazali, maka berjalan kepada sultan, kepada raja yang zalim ya, dengan tiada darurah. Mana tak ada masalah yang tersuntuk betul. Kalau tersuntuk terpaksa tu tajuk yang lain ya, yakni dengan tiada hajat dan maslahah pada syarak, sengaja dia nak mengampu macam ini. Dan tiada hajat yang sangat picik, iaitu jadi maksiat hukum dia. Kerana dia macam itu merendahkan diri bagi mereka itu, dia ulama ya, menyandang benda besar amanah Rasul, tiba-tiba dia merendahkan diri kepada orang yang zalim, itu sudah terbalik, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan akan dia pula ya. Dan sesungguhnya telah disuruh Allah Taala dengan berpaling daripada mereka itu. Dalam hadis tadi Nabi kata apa? Fahzaruhum, naklah kamu takut, mana berhati-hati, berpaling dari dia, jangan dipakai kenacaan dia, sebab di Islam menyalahi banyak tentang hukum Allah Ta'ala. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, dan janganlah kamu cenderung wala tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar, jangan kamu cenderung berpegang kepada mereka yang zalim, maka saya menyentuh, menyambar kamu akan api neraka. Ya, tarkanu mana hati tu ada mirip aja kepada orang yang zalim, pemimpin yang zalim, sultan yang tak betul misalnya dia. Terus saya kata dia ampu, dia mirip, seronok aja tu. Fatamassakumun nar, kamu disentap api neraka di akhirat. Itu amaran keras daripada Al-Quranul Karim sendiri. Dan lagi yang demikian itu membanyakkan bagi kaum mereka itu dan menolong bagi mereka atas zalim mereka ya. Dia buat zalim, guna pemai ulama kapan aja, ulama bersokong aku habis dia. Lagi langsung dia tak ada takut. Dan jika ada perjalanan yang demikian itu sebab menuntut akan harta mereka, maka iaitu perjalanan kepada mengusahakan yang haram ya. Mana kalau perjalanan ke raja semata nak lagi harta, sedangkan raja tu yang zalim, tak payahlah, tak payah berjumpa. Dan sesungguhnya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa merendahkan diri bagi orang kaya yang saleh, orang kaya tu orang kaya saleh, bukan kaya yang fasik nak, yang saleh bagus orang kaya. Tapi nak saya hilang 2/3 agama dia pergi ziarah orang kaya tadi, jutawan tu orang saleh, orang baik. Tapi ulama pergi ziarah sebab apa ziarah? Sebab ada unsur duniawi. Maka 2/3 nur cahaya agama itu buang. Jadi apa? Orang yang tidak ada power lagi. Itu kena jaga tu. Batu pembinaan akidah, pengetahuan makrifat yang kuat penting. Ya, kalau dia kuat dalam ni, insya-Allah ada karamah dia. Tok kenali kan, setengah riwayat menceritakan Tok kenali Sultan Kelantan tu datang ziarah dia. Ya, dia ajak Sultan main tuan-tuan tu makan kuih pisang. Makan kuih pisang buat rumah dia buat kan. Bukan di atas rumah, buat rumah dia. Itu man khafadha khafa kull syai. Orang yang gerun dengan Ta'ala, makhluk pun gerun dia. Tapi kalau kalbi tak gerun Tuhan, dia akan dipusing kepala dia orang lain. Ya. Tu kenali tu wali besar, siapa tak kenal kan? Saya Muhammad Yusuf, Kampung Kenali. Kehebatan dia tadi tu, sultan yang baik. Sultan suka mendapat nasihat daripada ulama. Dia datang ziarah tuan guru, ya.
Mana tu kenali pula maknanya seorang waliullah yang sangat saleh, ya. Mana tak letakkan kegurunan dia pada sultan, sama-sama baik. Yang ni pun nanti baik, yang ni pun nanti baik. Bau cantik kan. Dan barang siapa merendahkan dirinya kepada orang kaya, ya, dia rendah diri, ya bongkok sebab orang tu kaya dengan kekayaan dia, nasai hilang 2/3 agamanya. Inilah perkara yang kepada orang kaya yang saleh. Maka apa lagi engkau sangka dengan orang kaya yang zalim lagi lah. Itu di antara apa? Tugas peranan kita menjaga mutiara besar al-iman, akidah dan Islam yang telah dikurniakan oleh Allah kepada kita, supaya biar sentiasa dia subur cantik, subur, ya, dan dia kukuh sebagaimana disebut dalam Quran, kasajaratin tayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Iman yang kukuh yang cantik ni diibaratkan sebagai satu pohon yang besar macam balak tu. Asluha sabitun, akar tunjang dia menjunam ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, dan pucuk dia mencecah awan. Maksud dia apa? Pohon yang besar. Jadi kita bina iman kita, baja dia dengan ilmu, dan mana siram dia dengan amal saleh, dengan keikhlasan dengan Ta'ala, insya-Allah dia pergi kepada makna itu. Dan bila iman kukuh, insya-Allah dia tidak akan tumbang dengan pengaruh-pengaruh yang menggila di akhir zaman, ya. Sebab akhir zaman kita duduk ni, bila Rasulullah SAW ceritakan pada sahabat keadaan dia, sahabat yang hebat-hebat tu minta doa kepada Nabi supaya jangan bertemu zaman yang disifatkan oleh baginda. Sekarang kita ni title kita dengan sahabat mana sama, iman tak jauh beza. Tiba-tiba mengharum pula hidup di akhir zaman. Kalau tak betul-betul kita menjaga, ya, kalau tak mohon betul-betul pertolongan Allah Ta'ala, takut tumbang. Jadi kita binalah iman sebagaimana yang disebut dalam Quran tadi, menjadi kasajaratun tayyibah, ya, pohon yang kukuh, yang kuat, yang subur, insya-Allah mampu mengarungi dugaan ujian di akhir zaman, sehingga dia dalam keadaan balik itu radhiyallahu anhum wa radu'an, dapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-babur rabi' ijnabil ma'asi al-batin. Bab yang keempat yang akan datang dibincang mengetahui akan maksiat yang batin pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Fa inna khaira kullahu bi yadika anta bila ra'ufur rahim. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika.